Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya sedang berada di Raudhah Al-Mikyas bersama dengan beberapa buah karya yang berkisar mengenai sejarah Andalus atau bumi Spanyol dan Portugal. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah beri kepada saya, isteri dan anak-anak untuk berkesempatan ke bumi Spanyol bersama dengan Intifada Travel. Dan saya nak berkongsi dengan saudara-saudari yang mungkin tidak sempat untuk berkunjung ke bumi Andalus tersebut, secara ringkas apa antara perkara paling penting yang saya pelajari daripada musafir ilmiah saya ke Morocco dan ke bumi Spanyol. 3 hari di bumi Spanyol dan hampir 1 minggu di bumi 3 hari di Morocco dan hampir 1 minggu di bumi Spanyol. Satu perkara sahaja yang benar-benar saya alami adalah saya semakin percaya, keimanan saya kepada kisah-kisah di dalam Al-Quran semakin bertambah, kerana apa yang saya lihat di hadapan mata saya adalah sejarah yang berulang. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memaparkan pelbagai kisah di dalam Al-Quran yang sekiranya diamati dan diteliti, ia bukanlah sekadar suatu bentuk paparan daripada masa lampau. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kisah yang disampaikan itu hanyalah pemberitahuan daripada masa lampau. Ia adalah kisah dari masa lampau yang Allah sampaikan dengan gaya penceritaan dan bahasa yang menunjukkan ia pasti akan berulang. Sebagai contoh, apabila saya berada di Maghribi, dari Marrakesh hinggalah ke Rabat, dari Casablanca hinggalah ke Fez, Tangier dan seumpama dengannya, saya berada di salah satu negara yang bernama Afrika Utara. Saya mengenang apa yang telah dilakukan oleh Musa bin Nusair rahimahullah, yang melakukan dakwah mengambil masa yang panjang untuk mengembalikan orang-orang barbar kepada Islam. Kerana didapati pada masa beliau sampai di Afrika Utara, Tunisia, Algeria, Afrika dan seumpama dengannya, mereka yang dahulunya keturunan mereka pernah menjadi Muslim pada zaman Uqbah bin Nafi', pada waktu Musa bin Nusair sampai telah murtad. Ada yang memberontak, sudah tidak lagi benar-benar menjadi Muslim. Jadi misi yang dilakukan oleh pahlawan daripada Dimashq ini adalah misi untuk melakukan apa yang saya ingat daripada surah Al-Jumu'ah, di mana 4 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekadar melakukan satu daripada 4 perkara ini, ia belum benar-benar memberikan kepada orang-orang barbar kekukuhan iman, jati diri yang kental. Jadi Uqbah bin Nafi' rahimahullah dikatakan telah berjaya menyebarluaskan Islam dalam jangka masa yang begitu cepat, dan dikatakan wallahu alam tidak sampai 8 bulan seluruh Afrika Utara jatuh ke tangan Uqbah bin Nafi'. Namun kerana terlalu pantas gerakan ini, mereka yang menjadi Muslim pada waktu itu tidak benar-benar menghayati dan mendalami apa yang sebenarnya ditawarkan dan diajar oleh kitab Allah. Musa bin Nusair yang berlalu selepas era Uqbah bin Nafi' mendapati ini suatu perkara yang perlu diperbaiki dan diperbetulkan. Lalu pendekatan Musa bin Nusair di Afrika Utara yang melahirkan orang-orang barbar yang benar-benar kental imannya, mereka mu'allaf tidak sampai 1-2 tahun. Akhirnya jumlah ini, walaupun mereka dahulu daripada bangsa yang tidak dikenali dunia, namun hasil tarbiyah daripada para ulama, para nuqaba yang dibawa daripada Dimashq
yang dibawa daripada Makkah, daripada Madinah oleh Musa bin Nusair, telah melahirkan orang-orang barbar yang bukan seperti pada zaman Uqbah bin Nafi'. Bahkan sebaliknya, mereka yang kental imannya peribadi, mereka sangat kukuh, kerana masa yang diambil oleh Musa bin Nusair bukan 8 bulan. Beliau dengan tenang mendidik mereka, mengukuhkan iman mereka, katanya hampir 3 hingga 4 tahun. Pendek kata, beliau tidak gelojoh dan tidak tergesa-gesa. Lalu kesannya lahirlah pasukan yang terbaik untuk bersama dengan panglima mereka juga daripada barbar, yakni Tariq bin Ziyad, yang Allah jatuhkan, Allah tumbah, Allah berikan kepada orang-orang ini tanah Eropah yang pertama sekali sampai ke tangan umat Islam, iaitulah Spanyol, Portugal, atau apa yang disebut sebagai semenanjung Iberia, yakni Andalus. Jadi apabila saya berada di Morocco, di Maghribi, satu perkara yang saya renungkan adalah mengapa Musa bin Nusair memilih untuk naik ke atas melalui Gibraltar, pertemuan antara Mediterranean dengan Atlantik, dan tidak memberi perhatian kepada Afrika, benua Afrika, bukan sekadar Afrika Utara. Mengapa Musa bin Nusair tidak memberi perhatian untuk menguasai tanah, minyak dan segala manusia yang ada di Afrika, tetapi sebaliknya mengambil risiko untuk maju ke utara, untuk naik ke atas, menyeberang lautan dan membawa Islam ke Eropah melalui tanah yang dikuasai oleh Romawi, oleh Visigoths, oleh Kristian. Ini satu persoalan penting yang saya fikir dengan lama, sehinggalah hadir dalam fikiran saya suratul Kahf, di mana surat ini memberitahu wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Tugas seorang pendakwah adalah untuk memberikan peringatan keras kepada mereka yang berkata Allah ada anak. Jadi kaum yang berkata Allah ada anak, ma'adallah, na'udzubillah, bukan berada di Afrika. Kaum ini berada di Andalus, di Iberia, di Spanyol, di Portugal, di Perancis, di Eropah pada waktu itu yang dikuasai oleh Romawi, yang menganut fahaman ini, agama Kristian ini. Jadi satu sebab yang menyebabkan Musa mara ke atas kerana tuntutan daripada Al-Quran sendiri, pada pendapat saya, untuk mengutamakan dialog dan dakwah kepada kaum yang Al-Kahfi sendiri menyebutkan sebagai mereka mengambil anak sebagai menganggap Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Jadi kaum yang mengatakan sedemikian, mereka lebih aula diberikan prioriti untuk didekati. Dan sebab yang kedua, saya berpandangan Musa mara ke atas dan tidak memberi perhatian kepada tanah Afrika yang lebih wajar untuk ditakluki. Dengan mudahnya boleh ditakluki benua Afrika ini kerana manusia yang ada di situ tidak ada empire, tidak ada peradaban, tidak ada pengetahuan sehebat Romawi, tidak ada ketenteraan. Tetapi Musa memberi perhatian untuk naik ke atas, mengambil risiko, adalah kerana meyakini bahawasanya Romawi dan Muslimin sangat dekat dari sudut kitab yang diturunkan. Banyak perkara boleh kita sembang antara kita Muslimin dengan Nasrani, kerana apa yang terkandung di dalam Al-Quran ada perkara yang terkandung di dalam Injil. Walaupun telah diselewengkan, namun yang pasti ada banyak perkara yang menjadi titik persamaan, sehingga proses dakwah nanti akan lebih mudah. Kerana kita boleh bersembang sebagaimana Muslimin berhijrah ke Habsyah, mereka boleh bersembang tentang Zakaria, tentang Yosef, tentang Saint Mary, tentang John the Baptist, tentang seumpama dengannya. Jadi apabila Musa memilih untuk naik ke atas, ini menunjukkan beliau mengutamakan proses dialog kepada mereka yang mempunyai titik persamaan dengan Muslimin. Bahkan dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala tunjukkan rapatnya hubungan antara Muslimin dengan Romawi. Ya, ini antara perkara yang saya tafakur lama apabila berada di bumi Morocco, yang menjadi pintu gerbang kepada Muslimin dan barbar Muslimin mara ke Eropah pada lebih kurang tahun 711 Masihi. Dan bila saya merentas Selat Bosporus, Bosporus pula dah, bila saya merentas Selat Gibraltar, hampir mabuk-mabuk laut naik kapal pada waktu itu daripada Morocco naik ke Tarifa di Spanyol. Saya bertafakur panjang
memikirkan bagaimana 12,000 pasukan barbar hasil didikan para nuqaba yang diutuskan oleh oleh Musa bin Nusair. Ini saya berfikir panjang. Bagaimana satu bangsa yang tidak dikenali oleh dunia dan tidak ada sebarang kekuatan dan keberanian, Allah beri kepada barbar ini kemuliaan. Jumlah mereka hanya 12,000. Tetapi fikirkan sejenak, barbar yang tidak boleh berbahasa Arab ini, mereka ada bahasa mereka sendiri, termasuk Tariq bin Ziyad. Akhirnya Allah beri kepada mereka kemenangan ke atas 100,000 pasukan Rodrigo. Bagaimana 12,000 boleh menang ke atas 100,000? Kerana inilah perkara yang saya sebutkan tadi, sejarah berulang, perang Badar berulang. Walaupun bangsa Arab, bangsa yang tidak dikenali oleh Romawi, Parsi, Greco-Roma, tidak dikenali dunia, namun hari ini sejarawan tercengang apabila memerhatikan fakta Badar, fakta Khandaq, fakta Tabuk, fakta Mu'tah, fakta Yarmuk, kerana ia adalah pasukan yang kerdil daripada bangsa Arab yang tidak dikenali dunia menumbangkan pasukan Romawi, pasukan yang gagah dan mempunyai kuantiti yang ramai. Ini menunjukkan apabila kita musafir, perkara penting yang kita mahu pelajari adalah peraturan Allah dalam memberi kemenangan dan memberi kekalahan. Apa peraturan Allah untuk memulia dan menghina? Yang mana kalau kita ikut peraturan ini, ada yang menyebabkan kita akan mulia, dan kalau kita tinggalkan peraturan ini, ia akan memberikan kita kejatuhan. Jadi saya fikir panjang bagaimana barbar dimuliakan Allah sepanjang merentas Selat Gibraltar tersebut. Dan satu perkara yang saya fikir panjang bila mendarat di pelabuhan Tarifah itu, dia adalah satu pelabuhan yang ada kaitan dengan individu pertama yang diutuskan daripada Musa sebelum diutuskan Tariq bin Ziyad, Tarif bin Malik. Diutuskan oleh Musa bin Nusair sebelum Tariq bin Ziyad. Tarif ini memberikan satu pengajaran, ia benar 12,000 menang ke atas 100,000 kerana bantuan daripada langit, kerana bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya pelajari sesuatu bila mendarat di pelabuhan tersebut, saya berfikir panjang. Tarif adalah juga simbolik kepada usaha ikhtiar yang bersungguh dari pasukan muslimin sebelum Allah beri kemenangan. Bukan setakat berdoa sahaja, bukan setakat bertakbir sahaja, bukan pergi dengan semangat untuk menyebarkan Islam di bumi Eropah, tetapi kita perlu ada ikhtiar, kita perlu ada perancangan rapi, kerana Tarif bin Malik diutuskan oleh Musa bin Nusair kerana beliau perlu pergi sebagai R&D kepada Musa bin Nusair. Musa apabila beliau berkeinginan kerana melihat adanya daratan selepas daripada Gibraltar punya selat, beliau berkata, aku mahu sebarkan Islam di sebelah sana. Dan lautan ini, sungai ini, selat ini tidak boleh menjadi penghalang kepada keazaman saya. Lalu perkara pertama, bukan dia terus utuskan Tariq bin Ziyad dan berperang dengan pasukan musyrikin di sana, tetapi bila utuskan dulu Tarif bin Malik untuk menyelidik kekuatan Kristian pada waktu itu dan untuk menyelidik kawasan Gibraltar itu sendiri, sejauh mana kubu-kubu musuh pada waktu itu. Sedangkan Julian, iaitulah gubernur di Sabtah di Morocco itu, sudah pun menawarkan kerjasama untuk menumbangkan Rodrik. Namun demikian, Musa punya bacaan adalah jangan terlalu percaya kepada Julian ini. Kita perlu sendiri menyemak sendiri bagaimana kekuatan Kristian yang berada di selatan Sepanyol pada waktu itu. Jadi saya pelajari sesuatu apa yang disebut sebagai sunnatullah sebelum syariat Allah di dalam peperangan yang Allah boleh beri kemenangan. Kita kena ikhtiar dulu. Bila saya pergi ke Sevilla pula tuan-tuan, bila pergi melihat gereja La Giralda, ia dibina di atas tapak sebuah masjid Giralda yang menyaksikan kehebatan, keadilan pemerintah Muslim, orang Islam di situ, yang pernah juga menyaksikan Tariq bin Ziyad sampai ke bumi Sevilla ini, menyebarkan Islam di sana. Namun bila berada di sebuah tempat yang hari ini adanya gereja katedral La Giralda, antara gereja terbesar di dunia pada waktu ini, yang dahulunya adalah sebuah masjid, saya berfikir panjang dan terkenang mengenai bagaimana 400,000 umat Islam di Sevilla
dihalau keluar oleh Kristian pada waktu itu yang telah berjaya melakukan reconquista, menawan semula bumi yang diambil oleh pasukan muslimin dahulunya, iaitulah pada 27 Ramadan 646 Hijrah bersamaan 1248 Masihi. Just bayangkan malam yang boleh dikatakan umat Islam pada waktu itu menganggap Lailatul Qadar mungkin. Esoknya 27 Ramadan dihalau keluar beramai-ramai. Betapa sengaja musuh-musuh Allah mahu menunjukkan kepada dunia umat Islam sangat lemah walaupun mereka berada dalam bulan Ramadan dan apatah lagi 27 Ramadan. Allah beri kepada kita kemuliaan, tetapi dahulu kala umat ini pernah diberi kehinaan. Yang ni kita kena belajar. Sebab itu bukan satu perkara yang pelik Allah memulakan Al-Quran dengan suratul Baqarah. 7 ayat pertama nampak macam ringkas, tetapi kerana ringkasnya ramai orang tidak beri perhatian kepada suratul Fatihah. Lalu Allah bentangkan dalam surah Al-Baqarah cerita panjang lebar tentang suatu tamadun yang Allah mahu beri kepada mereka kemuliaan. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah nak beri kamu kemuliaan dengan datangnya Musa, dengan datangnya Bani Israel. Tetapi akhirnya mereka menjadi hina sehina-hinanya kerana mereka tidak mahu mengambil berat tentang ayat-ayat Allah yang telah disampaikan oleh Musa. This is suratul Baqarah. Sangat mengajar saya jatuh bangun peradaban. Kemudian apabila saya sampai sahaja di Sevilla, saya teringat apa punca Sevilla jatuh. Bila kita baca karya-karya seperti ini, khususnya Dr. Raghib As-Sarjani, yang boleh anda dapatkan di Rami, ini adalah raja Muslim pada waktu itu di Cordoba, di Granada, di tempat-tempat lain di sekitar Andalus. Mereka sudah tidak mengambil berat tentang Sevilla. Sesama raja-raja Muslim, termasuk Raja Sevilla pada waktu itu sendiri, sudah mementingkan diri sendiri, bersengketa dan jatuh-menjatuhkan. Dan apa yang saya dapati dalam suratul Qasas benar-benar berlaku di Sevilla pada waktu itu, di mana sesama raja Muslim, sesama umat Islam di tempat lain sudah tidak mengambil berat tentang keadaan umat Islam di Sevilla yang mahu dibantai dan dihalau keluar. Masing-masing punya sikap raja Muslim adalah jangan sibuk jaga tepi kain orang. Masing-masing bersengketa, sedangkan Rasulullah SAW menegaskan umat ini seperti satu tubuh. Kalau demam sahaja seluruh anggotanya akan terasa sakitnya. Namun itu tidak berlaku. Kerana api nasionalisme, asabiyah itu telah berjaya ditiupkan oleh syaitan. Cordoba hanya memikirkan Cordoba, Granada hanya memikirkan Granada, atas sedikit Zaragoza hanya memikirkan Zaragoza, Madrid atau Madrid hanya memikirkan Madrid, dan akhirnya Sevilla hanya memikirkan Sevilla. Dan pecah perintah ini sebenarnya dinyatakan di dalam dasar pemerintahan Fir'aun dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama Ramses II. Terima kasih Allah, kau tidak mengikat kisah sejarah kepada ikatan individu, lokasi dan masa. Kerana apabila saya membaca suratul Qasas, saya membaca inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a. Apabila saya tadabbur perkataan wa ja'ala ahlaha syi'a, di mana ini adalah strategi Fir'aun, di mana Fir'aun berjaya untuk menjadikan penduduk Mesir syi'a, iaitu kepada kabilah-kabilah, kepada kepuakan-kepuakan yang mana setiap puak ada pemimpin mereka sendiri dan setiap puak tidak lagi mengambil berat tentang puak yang lain. Sehingga strategi ini telah menyebabkan yastab'ifu ta'ifatan minhum, menyebabkan Fir'aun berjaya untuk melemahkan salah satu daripada syi'a ini, iaitulah Bani Israel itu sendiri. Jadi kerana berjaya untuk pecah belahkan ukhuwah yang terjalin antara umat Islam Andalus, mereka dahulu satu tubuh. Lalu Fir'aun pada waktu itu, Fir'aun pada waktu ini di Andalus, bukan Ramses II, tetapi simbolik kepada pemerintah yang zalim, sombong dan gila kuasa, berjaya untuk merampas Sevilla dengan mudahnya daripada tangan umat Islam atas kelemahan dan kezaliman kita sendiri. Wa ja'ala ahlaha syi'a bermakna 12
kabilah Bani Israel bila dipecah-pecahkan oleh Firaun di utara, selatan, timur, barat Mesir, maka sesama kabilah Bani Israel ini tidak lagi mengambil berat antara satu sama lain. Ini pengajaran yang saya perolehi bila termenung panjang di bumi Sevilla. Alhamdulillah, bila sampai di Cordoba, saya rasa terubat sedikit dengan sahabat saya Zaid, yang seorang Syrian yang berhijrah ke Sepanyol, sekarang menjadi profesional tour guide. Banyak bercerita tentang sejarah Cordoba, dan beliau sendiri tidak sanggup untuk menceritakan apa yang berlaku kepada beliau, keluarga beliau di Syria. Tetapi semoga mereka inilah menjadi nuqaba kepada Sepanyol pada hari ini, di mana peranan mereka ini sangat penting untuk mengembalikan pelancong-pelancong Muslim supaya datang ke Sepanyol dan balik membakar semangat umat mereka untuk menyumbang kepada pembinaan masjid di Sepanyol dan sekaligus untuk beri pencerahan kepada masyarakat tentang Andalus. Cordoba adalah bumi yang menyaksikan kegemilangan Abdul Rahman Ad-Dakhil, satu nama besar dalam sejarah Andalus, Abdul Rahman Ad-Dakhil. Dan bila anda baca cerita Abdul Rahman Ad-Dakhil ni, sudah pasti anda akan teringat peristiwa beliau melarikan diri hampir bertahun-tahun daripada Dimashq kerana diburu oleh para pembangun Abbasiyah, dan mujurlah beliau melarikan diri. Dan kita tak boleh nak bayangkan macam mana dia seorang diri melarikan diri sampailah akhirnya daripada Dimashq melalui negara-negara Afrika Utara dan akhirnya sampai ke Morocco, dan akhirnya direngkaskan cerita dinobatkan menjadi pemimpin di bumi Andalus dan membawa kegemilangan kepada bumi Andalus, sehingga dikatakan oleh Dr. Raghib As-Sirjani, kalaulah tidak kerana Abdul Rahman Ad-Dakhil, sudah pasti Andalus hanya berusia 50 tahun dan bukan 800 tahun. So, cerita Abdul Rahman Ad-Dakhil ini mirip cerita Sultan Mehmed Chalabi, iaitu datuk kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana kalau tidak kerana Mehmed Chalabi ini, Osmaniyah tidak akan berusia 600 tahun, kerana sudah hancur berantakan, divide and rule selepas kewafatan Sultan Bayazid. Jadi tuan-tuan, subhanallah, bila teringat kisah Abdul Rahman Ad-Dakhil, saya pun sempat belajar masa ambil SKK, STK dulu, cerita Umayyah ni. Jadi terus teringat cerita Nabi Allah Musa dalam suratul Qasas melarikan diri ke Madian. Tidak semua orang melarikan diri beratus kilometer. Mereka adalah individu yang hina. Mereka sebenarnya sedang dipilih oleh Allah untuk bermusafir, berhijrah, dan kemuliaan kepada Musa, dan Allah beri kemuliaan Abdul Rahman Ad-Dakhil kerana dialah generasi yang memulakan Cordoba, sehingga Cordoba menjadi sebuah bumi yang menyaksikan 12,000 halaqah kaum muslimin pernah diadakan untuk membincangkan ilmu daripada kitab Allah. Segenap kehidupan dari aspek sains dikupas, dan ada 6,000 masjid di sini dengan 700 buah perpustakaan. Dan saya pernah sebutkan, kita hari ini terbang dengan kapal terbang pun kerana jasa yang dilakukan oleh seorang yang lahir daripada bumi Cordoba, namanya Ibnu Fernas. Tetapi masa saya meninggalkan bumi Cordoba, masa nak solat asar, zuhur jamak, daripada dahulunya sebuah muka bumi Allah yang ada 6,000 masjid, namun akhirnya tak ada satu masjid pun dapat kami salat kerana semuanya sudah tidak lagi berfungsi sebagai masjid. Yang masih ada pun sudah menjadi gereja, termasuk masjid yang pernah menyaksikan salah satu masjid terbesar di dunia, iaitu Masjid Cordoba sendiri. Ia sudah menjadi muzium, menjadi gereja, dan kami hanya salat di tapak rumah Ibn Rushd yang sebahagiannya sudah menjadi restoran. Dan surau kecil itulah saya dan rakan-rakan semua salat. Dan bila berada di tempat yang kerdil itu, salat semua, kita ingatkan kepada rakan-rakan kisah pemuda Al-Kahfi, bagaimana suratul Kahf bermula daripada dalam gua. Maka seseorang berada di tempat yang kerdil seperti surau itu, seperti gua, jangan pesimis, jangan tidak yakin Allah akan berikan kemenangan Islam suatu hari nanti kepada bumi Sepanyol. Sebagaimana pemuda-pemuda Al-Kahf tidak pernah pesimis yang Allah akan beri kemenangan kepada mereka. Dan bukan suatu kebetulan suratul Kahf bermula daripada babak perjuang-pejuang Islam di ruang yang terbatas, di bilik, di gua yang kerdil, gelap. Akhirnya berakhir surat ini dengan pemerintahan Islam di seluruh dunia di bawah Zulkarnain. Baiklah, bila saya sampai ke Toledo pula tuan-tuan, saya
melihat bagaimana sejarah menggambarkan Tariq bin Ziyad, kepantasan gerakannya daripada selatan menuju ke atas utara, menghampiri Toledo tidak sampai 2 tahun. Allah kurniakan muka bumi indahnya Toledo, kota tinggi di atas 3 batang sungai ini, kepada pasukan muslimin tanpa penentangan daripada penduduk Nasara di Toledo. Bahkan pasukan bala tentera yang mahu memberikan penentangan pun lari lintang pukang. Kenapa ya? Dan ini yang memanggil saya untuk mengingati suratul Hasyr, surah yang Allah gambarkan bagaimana Allah keluarkan Yahudi Bani Nadir tanpa sebarang penentangan mereka ke atas pasukan Rasulullah yang datang mengepung mereka. Allah kurniakan tanah kepada umat Islam yang bertakwa ketika umat ini tidak menjangkakan mereka akan dikurniakan muka bumi Allah yang lain selain daripada tempat yang mereka kepung. Inilah suratul Hasyr, surah yang memberikan motivasi dan menggambarkan apa yang berlaku di bumi Toledo pada waktu itu. Dan saya fikir panjang, kenapa 5 juta penduduk Nasara di seluruh Iberia pada waktu itu tidak menentang kedatangan 20,000 pasukan Musa bin Nusa dan Tariq bin Ziyad. Jadi suratul Hasyr memberikan gambaran kepada saya kenapa 5 juta penduduk Nasara yang sudah serik di bawah pemerintahan zalim Roderick satu ketika dahulu dan Visigoth pada satu ketika dahulu tiba-tiba seperti mengatakan ahlan wa marhaban bikum kepada 20,000 pasukan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Suratul Hasyr menggambarkan musuh berpecah, musuh sangat takut kepada kedatangan pasukan muslimin, sebagaimana dinyatakan dalam suratul Hasyr, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ketakutan mereka kepada kamu lebih dahsyat daripada ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian bila sampai sahaja di Granada, ini yang terakhir daripada saya sebelum isteri saya berkongsi sebentar lagi. Di Granada pula tuan-tuan, kebanyakan kita bila sampai saja selfie dengan keindahan ukiran panorama yang ada, tidak boleh dinafikan bumi itu masih lagi mengekalkan zaman legasi kegemilangan umat pada tahun abad ke-10, abad ke-9 ketika Eropah hanya mandi sekali setahun, paling hebat pun sekali sebulan. Tetapi umat Islam di Granada kita dibawa, ditonjolkan dengan hammam, dengan tempat mandi air panas, semata-mata untuk menunaikan kefarduan apa yang disebut sebagai wudu, ghasal, mandi. Kerana Quran menyuruh kita untuk menyucikan diri, maka umat Islam memikirkan cara bagaimana air di atas puncak gunung boleh terus mengalir masuk ke dalam ratusan bilik yang ada di Granada Al-Hamra pada waktu itu. Tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Subhanallah, ia adalah satu tempat yang menyaksikan bagaimana ketelitian umat ini sebelum zaman Osmaniyah. Kita mungkin kagum dengan Osmaniyah. Saya pernah 5 kali pergi ke Turki, kagum dengan reka bentuk ukiran masjid, jami' daripada tamadun Ottoman. Tetapi Al-Hamra menjadi bukti pada zaman tidak ada komputer, tidak ada Adobe Photoshop dan seumpama dengannya, bagaimana umat pada waktu itu boleh mengukir, ya, sehingga 12 buah singa itu menjadi simbolik kepada ketepatan, ketelitian umat pada waktu itu. Namun bumi ini, seseorang yang pergi dengan pembacaan, ia tidak hanya akan pergi dengan selfie dan ketakjuban, tetapi akan mengalami kesedihan kerana ia menyaksikan apa yang disebut sebagai pembantaian Spanish Inquisition yang berlaku di bumi yang sama. Saya bila sampai ke bumi Granada, perkara pertama yang saya teringat adalah pengkhianatan Ibnul Ahmar. Ibnul Ahmar adalah satu nama besar di dalam sejarah Raja Muslim di Granada. Beliau telah sanggup untuk bersekongkol dengan para pemerintah Kristian semata-mata untuk menyerang bumi orang Islam yang lain bagi mempertahankan kekuasaannya di Granada di situ pada waktu itu. Dan pengkhianatan Raja Muslim ini sampai sanggup bersekutu dengan musuh mereka sendiri terus mengingatkan saya mengenai cerita Qarun di dalam suratul Qasas. Subhanallah, terima kasih Allah, engkau tidak menyebut perincian tentang Qarun. Engkau tidak menyebut Qarun ini duduk di mana dan Qarun ini siapa nama penuhnya, tetapi cukup sekadar Allah sebut fabagha alaihim. Sudah cukup memberikan isyarat Qarun bukan hanya berada pada zaman Nabi Musa. Qarun adalah simbolik kepada manusia yang khianat kepada umat Islam, Bani Israel, khianat kepada
ulama sendiri, khianat kepada Nabi Musa sendiri, sehingga ia menunjukkan harta bendanya kepada umatnya. Dia berbangga dengan harta, kelebihan, kemewahan, keindahan pada waktu itu. Lalu akhirnya yang rugi adalah umat Islam sendiri di kemudian hari. Ya, di kemudian hari apabila raja terakhir Granada akhirnya terpaksa berkompromi dengan Ferdinand dan Isabella dan menyerahkan Granada ini kepada mereka. Dan kalau kita lihat, orang yang terakhir mempertahankan Granada adalah seorang namanya Musa. So Andalus ini boleh didefinisikan dengan dua orang Musa. Musa bin Nusair sebagai permulaan, dan pengakhiran Andalus adalah Musa bin Abu Ghassan yang mempertahankan Granada selama 7 bulan dengan para pasukan mujahidinnya, sehinggalah akhirnya kalau anda tengoklah cerita Musa bin Abu Ghassan dalam karya Serjani ini, saya terus teringat cerita lelaki dari hujung kota yang syahid di dalam surah Yasin, tidak takut kepada mati. Pidatonya sangat boleh menyebabkan kita memahami hakikat kematian, sehingga apa yang difirasatkan oleh Musa bin Abu Ghassan benar-benar berlaku, iaitulah Spanish Inquisition dilancarkan oleh Majlis Kristian pada zaman Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja perkongsian daripada saya insya-Allah, dan saya nak beri ruang kepada isteri saya untuk berkongsi seterusnya. Dan kalau anda berhasrat untuk mendapatkan karya-karya yang bagus daripada sarjana mengenai Andalus yang sudah diterjemahkan, boleh dapatkan di Rami di Bangi Gateway ni insya-Allah. Semoga Allah pilih anda pula untuk berkemampuan pergi ke bumi Spanyol dan Portugal untuk menyaksikan keagungan dan kejatuhan Andalus di sana. Jangan hanya pergi untuk berjalan-jalan, pastikan pembacaan anda lengkap supaya kita tergolong daripada orang yang bermusafir, yang doanya mustajab, kerana dia pergi untuk mendekati dan lebih memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput isteri saya untuk berkongsi pula mengenai bumi Andalus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah saya sekadar ingin menambah sedikit sahaja lagi daripada perkongsian yang telah diberikan oleh Ustaz Syahri sebentar tadi. Saya lebih suka untuk mengulas serba sedikit tentang buku-buku yang berada di depan ini, yang saya kira buku-buku ini telah menjadi antara rujukan utama kami. Kerana saya tidak boleh membayangkan bagaimana seseorang yang Muslim yang pergi berziarah, pergi melawat ataupun melancong ke bumi Andalus ataupun Spanyol ini tanpa melakukan pre-reading ataupun membaca terlebih dahulu tentang sejarah yang pernah berlaku di bumi itu. Sebab jika tidak, kita bukanlah seorang pengembara Muslim yang boleh mengambil ibrah. Seandainya kita hanya pergi memakai kacamata yang sama sebagaimana pelancong-pelancong daripada negara lain dan juga mungkin daripada agama lain datang dan juga melawat ke bumi Spanyol ini. Sebab kalau tidak, kita akan sama sekadar pergi untuk melihat kecantikan, pergi melihat keindahan bangunan, mungkin kita sekadar nak pergi tengok tarian flamenco dan sebagainya yang berada di sana. Tetapi sebagai seorang pengembara Muslim, sebagai seorang yang bermusafir, seharusnya kita membuat bahan, membaca terlebih dahulu sejarah yang berlaku, menyebabkan kita boleh mengambil ibrah. Dan berdasarkan buku yang ada dekat sini, saya boleh beri ulasan dan juga komentar. Pertamanya kepada dua buku. Saya kira buku ini antara rujukan utama saya dan juga suami. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Raghib As-Sarjani. Buku kedua yang saya pilih adalah buku Tariq Suwaidani. Sebab kedua-dua buku ini ada genre yang agak sama, iaitu sememangnya menulis berdasarkan kronologi, fakta, tarikh dan juga tokoh. Dalam kedua-dua ni sangat menarik, sebab seandainya kita hanya sekadar pernah mendengar tentang Andalusia tetapi kita tidak pernah
mengetahui dengan lebih lanjut apa sebenarnya Andalusia itu, maka dua buku ini adalah bacaan yang sangat baik yang seharusnya kita baca sebelum kita melangkah pergi, ataupun seandainya kita menyelusuri sejarah Islam sendiri, peradaban keilmuan, maka kita tidak boleh lari daripada tamadun Andalusia ini yang sangat banyak sumbangannya kepada Islam, kepada peradaban Islam, malah juga kepada peradaban keilmuan di dunia. Jadi kedua-dua ni bagus, termasuk Dr. Warib ni banyak mengaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Saya kira menyebabkan menjadi antara buku yang sangat disukai oleh suami saya yang dibawa hingga ke sana merentas ke Gibraltar kerana sentiasa menjadi rujukan kami. Begitu juga dengan buku Tariq Suhaidani, sama dia punya lebih kurang pendekatannya, maka syarat dengan fakta yang kita boleh tahu daripada zaman awal penaklukan Spanyol, Musa dan Tariq, dan kemudian diikuti dengan zaman Al-Wulad ataupun Gubernur yang diutuskan oleh kerajaan Umayyah pada masa itu, dimulai sendiri dengan oleh anak kepada Musa bin Nusayr sendiri, iaitu Abdul Aziz bin Musa, sehinggalah kepada gubernur yang terakhir yang yang bernama Yusuf Al-Fihri, dan kemudian bermula era yang digelar sebagai era dinasti Umayyah kembali, ataupun keamiran disebut sebagai zaman di mana pada masa itu ada digelar sebagai khalifah, dan kemudian akhirnya period yang ketiga berlaku di bumi Spanyol, ialah period yang kita panggil Taif, iaitu kerajaan-kerajaan kecil ataupun Taifah. Dan kemudian berlaku lagi selepas itu beberapa pemerintahan, termasuk daripada Al-Muwahhidun dan juga Al-Murabitun daripada yang berpangkalan di Morocco ataupun Maghribi. Dan seterusnya buku ini, Islam Andalusia, ada sedikit perbezaan berbanding dengan dua buku yang sebelum ini, lebih kepada artikel yang juga merumuskan tentang kejadian-kejadian yang berlaku di Andalusia, lebih bersifat tekstual, yang mana dia mula menyelidik dengan lebih lanjut tentang kaum-kaum yang pernah memerintah di Andalusia, ya, maksudlah kaum Muslim, ya, ada Al-Murabitun, Al-Muwahhidun, kaum Yahudi, Muslim, Morisco di Spanyol yang bahagian utara, dan beberapa lagi kaum lain, termasuk juga yang dikupas dalam buku ini adalah tentang Kristian dan Yahudi. Jadi ini antara buku yang juga menarik, yang menyebabkan kita mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang Andalusia, bukan hanya sekadar fakta dan tarikh kronologi peristiwa yang berlaku. Dan ini pula adalah buku yang paling saya suka, berbeza dengan buku yang sebelum ni, disebabkan buku ini adalah buku terjemahan. Kalau dekat Kinokuniya pun ada original version dia, tulisan Maria Rosal ni, dan ini adalah terjemahan daripada Indonesia. Kata pengantar menarik, diberi oleh Dr. Haidar Bagir sendiri. Dan kalau siapa yang mengenali Dr. Haidar, saya paling suka buku ini, dan ini buku yang saya bawa semasa bermusafir ke sana, disebabkan oleh keunikan gaya kupasan, di mana beliau tidak langsung menyebut tentang kronologi maupun fakta, tetapi beliau mengupas tokoh-tokoh yang berada di tempat-tempat di Andalus itu, ya. Dan tokoh tu pula tidak terhad kepada tokoh Muslim. Ada tokoh Yahudi, ada tokoh Kristian, ada penyair, ada penggerak budayawan, ada ilmuwan, intelektual. Jadi sangat menarik. Malah dalam ni kita akan jumpa kisah bagaimana Ibnu Khaldun yang bertandang ke Cordoba pada masa tu, dan kita juga boleh tengok kisah tentang Ibn Rushd dan juga Musa
bin Monaides. Kita kata ada yang kata Maimun, Musa bin Maimun, ataupun ada dikenali iaitu seorang tokoh intelektual dan juga ahli falsafah Yahudi. Dibandingkan Ibn Rushd dengan Maimonides ni, dan juga Ibn Khaldun, ada Ibn Hazm, ada tentang tokoh Kristian, penyair-penyair Kristian dalam ni. Maka di setiap tempat, di Cordoba, di Granada, di Toledo sendiri yang terkenal sebagai kota antara tiga budaya, maka dalam buku ni dikupas tokoh-tokoh itu, apa sumbangan mereka, apa yang mereka buat semasa zaman kegemilangan Andalusia, menyebabkan kita akan lebih menghargai. Sebab itu banyak tempat yang saya pergi di sana, sebenarnya saya tak mampu pun nak mengukir senyuman, terutamanya di Istana Alhambra yang sangat cantik, kerana kita rasa kita sedang melihat bagaimana tangisan seorang, disebut sebagai tangisan orang Arab yang terakhir, ya, bagaimana pemerintahan pemimpin Islam yang terakhir yang terpaksa menyerahkan kunci Granada kepada Ratu Isabella dan juga Raja Ferdinand, menyebabkan kita rasa macam kita pergi tempat itu menarik, masih ada tinggalan, tetapi seolah telah hilang roh itu. Dah tiada apa yang sebenarnya mampu untuk ni, melainkan kita rasa sekadar sebuah tinggalan sejarah yang sangat gemilang, tapi akhirnya berakhir dengan sesuatu yang sangat menyayat hati. Jadi saya kira itu sahaja. Kesimpulan, kalau saya sendiri, bumi Andalusia adalah bumi yang sangat berbaloi untuk kita ziarah, untuk kita bermusafir, melihat sendiri, kerana ibrahnya sangat besar, sangat berbeza semasa kami bermukim di Turki. Kerana di sana kita rasa sangat gemilang, kegemilangan itu kita terasa, Islam tu kita rasa sangat megah dan sangat kuat sehingga kini di bumi Turki. Tapi kita pergi ke Spanyol, benda yang sebaliknya kita akan rasa. Kita akan rasa tinggalan semakin sedikit, tinggalan Islam yang sangat gemilang semakin sedikit, dan suasana keislaman itu memang boleh kita kata semakin memang tidak dirasai sebagaimana kita duduk di bumi Turki Osmaniyah. Jadi saya rasa sangat baik juga untuk anak-anak yang sudah boleh menghargai sejarah. Macam anak kami sendiri pun, walaupun masih kecil, tapi sekurang-kurangnya dia dah mula menyebut tentang Tariq bin Ziyad, mula menyebut tentang Ibn Rushd di masjid. Dia mula faham apa konsep Kristian apabila kami melawat ke Masjid Cordoba, dan dia mula bertanya tentang begitu banyak patung Yesus dan juga salib yang berada di masjid, apakah ini masjid ataupun gereja. Jadi pendedahan itu bagi saya sangat baik untuk anak-anak kita juga. Tapi dengan syarat kita mesti memberikan penjelasan dan juga membantu memberikan input-input yang sepatutnya mengikut tahap umur anak kita itu sendiri. Jadi saya rasa setakat itu dahulu daripada saya. Semoga ada sedikit manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.